Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, anak-anak Al-Khawarizmi. Hari ini kita nak teruskan dengan topik keluarga Nabi Muhammad tapi dengan tajuk kecil isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kamu Nabi Muhammad mempunyai 11 orang isteri dan 2 orang hamba sahaya? Mungkin kamu dah tahu tapi kamu mesti tertanya why? Why? Why tu sebab kenapa, bagaimana, mengapa? Sebab Rasulullah diberi keistimewaan macam ni oleh Allah untuk membela, pertama. Yang kedua, untuk memelihara persahabatan ataupun mewujudkan perdamaian. Siapakah isteri-isteri dikahwini atas dasar-dasar tersebut? Nanti kita akan tengoklah one by one. Yang pertama of course lah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, kemudian Sayyidatina Saudah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, Ummu Salamah dulu, kemudian Ummu Habibah, Juwairiyah, Safiyah, Zainab, kemudian Maimunah dan yang terakhir adalah Zainab. Okey, Zainab ada dua orang Zainab yang Rasulullah kahwini. Pertama adalah Zainab binti Jahsy, yang kedua adalah Zainab binti Khuzaimah, dan 2 orang lagi adalah hamba sahaya iaitu Raihanah dan Mariyatul Qibtiyah. Tahukah kamu yang Rasulullah tak berkahwin dengan mereka yang lain selain mereka yang lain kecuali selepas kewafatan Sayyidatina Khadijah. Maksudnya waktu Sayyidatina Khadijah masih hidup, Rasulullah tak ada kahwin lain. Rasulullah setia pada Sayyidatina Khadijah dan mereka dikahwini oleh Rasulullah selepas kewafatan Sayyidatina Khadijah bermula dengan Sayyidatina Saudah. Beliau ni sebenarnya balu kepada As-Sakran, antara orang-orang pertama yang berhijrah ke Habsyah bersama suami. Balik daripada Habsyah itulah yang As-Sakran sakit dan kemudian bawa kepada kematian ataupun As-Sakran ni meninggal disebabkan sakit tersebut. Dan tak lama lepas tu Rasulullah mengeluarkan hasrat untuk menikahi Saudah dan mereka berdua bernikah pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian pada usia Saudah 27. Ada yang cakap 37 tahun, wallahu alam. Rasulullah menikahi Saudah ni pertama atas dasar untuk membela Saudah lah. Yang kedua atas dasar untuk membantu Rasulullah menjaga rumah tangga Rasulullah dan mendidik anak-anak Rasulullah. Yang waktu tu Rasulullah sibuk dengan usaha untuk menyebarkan syariat Islam. Dan sampailah membawa kepada kewafatan Rasulullah. Saudah ni masih hidup. Kemudian beliau wafat pada tahun ke-54 Hijrah. Lama kan? Tapi selama mana Saudah hidup tu, selama itulah beliau sentiasa berusaha untuk menjadi isteri yang terbaik. Macam tu. Sebenarnya ada kisahnya tapi panjang kalau cikgu nak cerita. Nanti melirik. Sama juga dengan Sayyidatina Aisyah ni, panjang juga kisahnya, cuma dipendekkan. Beliau adalah isteri yang paling muda yang baginda nikahi dan mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat luas. Beliau antara orang-orang atau sahabat-sahabat yang menghafaz hadis dan menghafal Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Beliau berkahwin dengan Rasulullah pada usia beliau 9 tahun. Ada pendapat-pendapat lain juga tapi kita ambil yang paling afdal lah, iaitu 9 tahun. Perkahwinan ni sebenarnya atas usaha nak jaga hubungan antara persahabatan antara Rasulullah dengan Abu Bakar. Abu Bakar kan sahabat Nabi yang terutama. Jadi caranya adalah untuk, sebenarnya Aisyah ni dah disebut-sebut oleh Malaikat Jibril akan jadi isteri kepada Nabi Muhammad. Ceritanya macam mana? Itulah nanti panjang. So kita pendekkan dekat sini. Yang penting Rasulullah sangat sayangkan Humairah sampai selalu panggil Humairah. Selalu panggil Aisyah ni Humairah, yang bermaksud kemerah-merahan sebab kulit mukanya yang merah-merah gitu. Kita kan selalu panggil orang yang kita sayang macam sayang, macam gitu. Manis. Macam itulah, macam bila kita sayang, kita akan mengeluarkan atau memanggil dia dengan nama panggilan manjanya. Macam tu. Okey, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada Sakif sebab hantar kerja sekolah dan bercerita kepada cikgu tentang Sayyidatina Aisyah. Terima kasih Sakif. You are so cute. Flowers for you. Okay.
Kita teruskan. Sayyidatina Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Beliau ni sebenarnya balu kepada Khunais bin Huzaifah yang gugur di medan perang Badar. Yang sedihnya, beliau jadi balu waktu usia beliau 18 tahun. Muda lagi kan? So disebabkan itulah Sayyidina Umar pergi kepada Abu Bakar. Abu Bakar, nak tak kahwin dengan anak aku? Abu Bakar kata tak nak. Lepas tu dia pun pergi dekat Sayyidina Uthman. Uthman, nak tak kahwin dengan anak aku? Asal. Cakap tak nak. Lepas tu Umar ni sedih. Umar ni pergilah jumpa Rasulullah. Tak ada orang nak menikahi anak aku. So Rasulullah cakap macam ni. Uthman tu akan dapat perempuan yang lebih baik sebagai isterinya. Dan Hafsah akan dapat suami yang lebih baik sebagai suaminya. Dan rupanya Rasulullah menikahi Hafsah pada bulan Syakban tahun ketiga Hijrah. Sweet kan? Punyalah Rasulullah sayang kat Umar tu. Sampai macam tu sekali Rasulullah berusaha nak jaga persahabatan tu. Okey. Pandainya Hafsah ni sampai pernah diamanahkan oleh bapa beliau itulah Umar Ibn Khattab ni untuk memelihara mushaf Abu Bakar. Waktu zaman pemerintahan Abu Bakar ni ada satu mushaf dikumpul. Semua ayat-ayat Al-Quran yang pernah diorang sahabat-sahabat dengar daripada Rasulullah kumpul jadi mushaf Abu Bakar sebelum Sayyidina Uthman berusaha untuk kumpulkan dan membaik pulihkan mushaf Abu Bakar ni. Panjang cerita kalau nak cerita pasal mushaf Abu Bakar ni. Kamu jangan nanti hello 10 minit jadi setengah jam. Setengah jam pun tak cukup. Okey. Macam cikgu cakap tadi, dikahwini atas dasar persahabatan Umar Ibn Khattab. Kemudian beliau wafat pada tahun ke-45 Hijrah. Sedihnya. Seterusnya, kita akan selusuri pula kisah Ummu Salamah ataupun Hindun binti Abu Umayyah. Beliau ni sebenarnya balu kepada Abdullah bin Abdul Asad yang gugur dalam medan perang Uhud. Sebenarnya Abdullah ni Abdullah ni meninggal waktu perang tu lah sebab dah cedera teruk kan. Lepas tu yang bestnya lagi, Ummu Salamah ni antara orang terawal yang peluk agama Islam dan berhijrah dengan suami. Walaupun ditentang hebat sebab dua-dua ni daripada bani yang hebat tau, daripada bani yang kuat, daripada kaum yang kuat. Tapi dua-dua ni masuk Islam, kemudian berhijrah dan mendapat tentangan daripada kedua-dua belah keluarga. Sedih. Sampailah balik daripada Habsyah, pergi pula ke Madinah, Ummu Salamah dipisahkan daripada anaknya dan juga daripada suaminya. Sedih kan? Tapi hebatnya beliau disebut sebagai salah seorang generasi ulama di kalangan sahabat. Sahabat Nabi yang laki-laki tu, beliau ada terselit nama beliau sebagai sahabat yang hebat, yang bijak. Sebab Rasulullah sendiri pun selalu menggunakan buah fikiran Ummu Salamah dalam konteks politik. Ummu Salamah ni pandai politik. Kalau kamu rajin baca sejarah dan jumpa pula biografi Ummu Salamah ni, adalah kisah mengenai betapa pandainya beliau dalam menasihati dan membantu Rasulullah dalam usaha penyebaran syiar Islam. Dan beliau adalah isteri Rasulullah yang paling akhir wafat, iaitu pada tahun ke-62 Hijrah semasa pemerintahan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Jadi beliau tengoklah macam mana Rasulullah wafat, isteri wafat, dan beliau adalah antara orang yang terakhir. Dan beliau dalam masa yang sama beliau tak pernahlah berhenti untuk membantu menyebarkan agama Islam daripada sudut buah fikiran. So kita recap balik, kita ambil kita tadi dah cerita pasal Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah. Yang selebihnya nanti kita akan sambung minggu hadapan. Kalau cikgu nak pecahkan lagi boleh, tapi panjang ceritanya. Tak apalah. So, tiada latihan untuk hari ni sebab kita akan study lagi minggu hadapan. Topik yang sama, jangan lupa untuk terus bersama siaran kita. Yang penting cikgu nak anak-anak faham. Dan wallahu a'lam. Sampai di sini saja kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.